dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Saudara Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Menteri, rakan-rakan menteri, saya nak tahu betapa serius pimpinan kerajaan hari ini melihat peranan pekerja dan tanggungjawab kami kepada pekerja. So lihat dalam barisan menteri-menteri dan timbalan menteri yang hadir. Saya lihat umpamanya Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Pendidikan Fadlina, Menteri Kerjaya Saudara Alex, Menteri Luar Negeri, walaupun pekerja semua di luar negeri ya, Saudara Zamri, Menteri Komunikasi Saudara Fahmi, Menteri Agama Saudara Naim. Jadi kehadiran mereka KSN uzur untuk beberapa hari ini, tapi diketuai oleh KPPA di kalangan pejabat awam. Saya rasa ini indikasi yang cukup kuat bahawa Madani ini bukan slogan baru. Madani ini menetapkan suatu kaedah baru, melihat negara, tanggungjawab membangunkan negara, tanggungjawab menjamin kesejahteraan rakyat itu harus dilaksanakan. Seperti kita tahu, janji, manifesto itu satu hal, ukurannya adalah pelaksanaannya. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun, ya. Perbicaraan kita dengan keyakinan. Sebab itu Madani ini ada teras kepada keyakinan, ada teras kepada nilai dan akhlak, ada teras kepada kemampanan pembangunan, pemacuan ekonomi. Tetapi kalau pemacuan itu tidak ada berteraskan nilai dan akhlak, tidak ada hasrat untuk menegakkan keadilan, tiada ada semangat ihsan dan rahmah, kasih sayang, maka tidak dapat selesaikan masalah pekerja. Saya mulakan dengan bicara soal pembangunan, kerana negara manapun harus berteraskan kepada isu yang agak fundamental, iaitu pertumbuhan ekonomi. Kita harus laksanakan tugas ini dengan sedaya upaya kita. Kalau ekonomi itu tidak berkembang, kalau pelaburan tidak dapat bertambah dalam negara kita, nasib pekerja, pembangunan, pemerataan ekonomi, keadilan sosial akan terhambat. Sebab itu jangan remehkan pekerja sama dengan sektor awam dan swasta. Kita ada dengan Presiden QPEX dan pimpinan, Presiden MTUC dan pimpinan, ya. Dan tentunya diimbangi dengan MEF kerana mewakili majikan. Tapi saya mau message ini difahami betul-betul. Ya. Apa saja yang perlu dilakukan, baik dasar dan pelaksanaan, harus kita lakukan. Sebab itu saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada pimpinan Kesatuan Sekerja QPEX dan MTUC. Karena walaupun mereka seringkali terpaksa menuntut, seperti mana Presiden QPEX boleh mengatakan, tiap kali buat kenyataan dia kata, Tuk Sri, saya terpaksa menyuarakan pandangan pekerja. Ya. Saya terima baik. Saya tidak anggap itu satu masalah. Kerana saya tahu Kesatuan Sekerja di Malaysia ini faham bahawa keseimbangan, keselesaan, tanggungjawab jangan sehingga merobekkan institusi dalam negara. Dia boleh tuntut, dan memang saya setuju. Saya setuju sangat dengan tuntutan, kebanyakan tuntutan pekerja. Kadang-kadang kerana sistem di negara kita ini, saya minta rakan-rakan dalam MEF faham, ya, bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat.
Jadi sementara kita tahu tanggungjawab, ada kesan. Kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mau pelaburan, kita mau pekerja, majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mau nasib pekerja dibela dengan baik. Saya beri contoh yang saya sebutkan dulu, bertahun-tahun dulu dalam kapasiti yang lain. Kita lihat umpamanya peningkatan produktiviti. Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit, produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat. Saya telah gesa dan pesan perkara ini. Ya. Kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif. Kita berikan kemudahan percukaian yang baik. Dan saya dan rakan-rakan dalam jemaah menteri punya dasar yang jelas. Apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan, insentif, ease of doing business, mempercepatkan kelulusan, semua kita robah. Kerana ini kerajaan madani bukan mewakili dan mewarisi sistem yang lama. Kita nak lebih efisien, kita nak pelabur lebih yakin. Tapi dalam masa yang sama, pelabur dan majikan harus faham, ini Malaysia Madani mesti prihatin terhadap nasib pekerja dalam negara kita. Dan kita juga akan teliti. Dan dalam tuntutan-tuntutan MTUC dan QPEX, kalau kita rasa menasabah, kita akan tekankan. Kalau kita rasa berlebihan, kita tangguhkan. Umpamanya, gaji penjawat awam, upahnya. Ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam, terutama di peringkat rendah dan menengah, tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Ini tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah. Sebagian saudara kenal saya dan kenal rakan-rakan saya. Dan kita bagi komitmen. Kita ambil alih dalam keadaan keuangan yang sangat parah. Hutang 1.5 triliun. Sebahagiannya kerana iklim ekonomi, sebahagiannya kerana perompakan dan porak-poranda sistem ekonomi. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau bekerja. Saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Saudara hanya memerlukan RM200 tambahan sebulan. Ada yang lebih kurang pertambahan yang sudah perlukan. Dan sudah perlukan kan itu bukan untuk membeli mobil besar atau rumah besar. Hanya untuk kebajikan pendidikan anak-anak, kesihatan anak-anak. Itu pun begitu sukar diperoleh. Tetapi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin saup ratusan juta daripada ruang negara. Saudara, ya, ini pekerjaan ini gelanggang saya. Kerana saudara lebih faham masalah dan derita rakyat. Ya, tapi ada yang mengatakan ini dendam. Apa dendam? Kamu curi ratus juta ringgit, kita ambil tindakan, kita jangan dendam. Ini nasib baik saya berdendam tinggi, bahasa saya kena kawal sikit. Kalau tidak saya gasak betul-betul habis. Ya. Ada guna Melayu, survival Melayu, perpaduan Melayu. Kemudian guna agama dan Islam. Tapi
pertahankan sistem yang korup dan orang-orang yang korup. Ada mereka bicara nasib pekerja. Ada sudah dengar mereka suarakan bahawa nasib pekerja penjawat awam dan setengah-setengah dikilang. Itu tidak mengesabah. Tak pernah dengar. Yang mereka buat, pertahankan. Jangan dendam, jangan zalim, jangan bertindak. Kata siapa? Kata perasuah-perasuah dan penyamun besar dalam negara kita. Ya. Jadi saudara, saya syukur alhamdulillah. Saya diberi mandat untuk memimpin negara ini. Dan saya bersyukur ke rakan-rakan dalam barisan pimpinan. Selain pada Pakatan Harapan bersama saya, Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, JPS, Premier Bang Jo dan JRS Haji Ji. Ini badan induk yang setuju dan sepakat untuk menghentikan cara bobrok yang lama dan bangkitkan satu semangat baru Malaysia Menadi. Soalnya untuk apa? Untuk apa? Untuk rakyat. Saudara, sebab itu saya katakan, kalau kita dapat bersihkan rasuah ini, seperti yang kita mula lakukan, jimatkan 200 juta, jimatkan 300 juta dalam projek ini. Runding semula, jimatkan 400 juta. Bernas kita bawa balik kepada pesawah padi. Tidak kepada parti politik dan orang-orang individu. Itu pun pertahan. Ya. Sudah bukan kecil. 60 juta ringgit tahun ini dan 30% daripada keuntungan bersih Bernas. Mengapa tidak dilakukan dulu? Mengapa diambil 200 juta masuk parti akaun? Itu pun tetap sokong. Dan kadang-kadang sambung hidup Melayu atau Allahu Akbar. Baik. Sebab itu saya kata, bila kita jimatkan, kita pulang kepada siapa? Pesawah padi yang miskin. Bila kita jimatkan tebatan banjir, kita tambah banjir projek di Kota Tinggi, di Batu Pahat, Kota Tinggi, dan di Sungai Golok, Kelantan. Kerana apa? Kerana kawasan ini tertenggelami air dan harus kita bantu, saudara. Jadi penjimatan dilakukan di bawah KKR dan Keuangan itu untuk membantu rakyat. Hasil yang kita tambah. Saya terima kasih kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri sekarang ini lebih tegas kutip cukai. Ini membesar untung bilion-bilion, cukai kurang-kurang. Yang bawah-bawah cukai kita strict. Jadi oleh demikian kita catat penambahan. Saudara, beri kita tempoh. Seperti yang saya sebut kepada Presiden QPEC untuk penjawat awam. Kalau tren ini berlaku seperti ini, beri saya tempoh 1 tahun. Kalau ada tren peningkatan hasil, yang utama adalah upah penjawat awam. Sementara itu, segala bonus dan apa-apa kemudahan kesihatan, pendidikan yang harus kita bantu, saya akan segerakan sebaik ada keuntungan. Itu sudah saya jamin, saya jangan bimbang. Ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah 1 juta ringgit kepada MTUC dan 1 juta ringgit kepada QPEX sebagai permulaan. Ya. Baik. Jadi saudara, saya tidak mahu guna kembali ini menerangkan tentang akta pekerja dan perubahan dilakukan. Kerana saudara ikuti perkara ini dan memang bukan sekadar menteri dan kementerian dengan KSU baru, tetapi kita juga akan
meneruskan kerja ini sebagai kerja yang berterusan. Dalam dialog QPEX dan MTUC, kita akan pastikan dan saya minta kalau majikan QPEX itu kerajaan lah. Ya. Dan sebab itu saya terima kasih kepada rakan-rakan menteri kerana kehadiran mereka dan sokongan mereka itu akan memudahkan usaha kita dalam kerajaan untuk membawa perubahan ini. Ya. Bila saya tolak pembaziran, ya, ini maknanya kalau kita ada simpanan atau lebihan, kita pulangkan kepada rakyat dan juga kepada pekerja. Tapi kalau umpamanya amalan boros itu berlebihan, tak boleh. Ini kadang-kadang kerangka pemikiran orang-orang politik ini pun mengelirukan. Buat majlis macam hari ini. Hari ini digabungkan Hari Pekerja dan Aidilfitri Mubarak. Jadi kita jimatkan dua peracara dalam satu program, jimatkan belanja. Begitu juga bila kita buat, tak buat di Seri Perdana, buat di Alostar. Penjimatannya besar dan langsung makanan kepada rakyat. Itu digasak keras. Yang sakau 200 juta ke 300 juta, diam terus. Mantan-mantan menteri, termasuk mantan menteri kewangan yang simpan bilion-bilion ringgit, itu tak ada siapa nak suarakan. Kerana terlalu kaya, terlalu besar, tak berani tegur. Terima kasih sokongan saudara. Saya akan terus tegur dan serang mereka. Mengapa boleh kita pertahankan sistem begitu rupa? Kita akui pertama, upah pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mau majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, madani, harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan. Ada majikan yang bertanggungjawab, betul. Tetapi ada yang tidak bertanggungjawab. Masa majikan catat untung 800 juta, 1 bilion ringgit, ada naik upah. Kadang-kadang tidak naik. Ada dia fikirkan nasib pekerja, perumahan mereka, pelajaran anak-anak pekerja. Jangan fikir yang lain. Ini harus dibetulkan. Sebab itu kerangka pemikiran ini di kalangan pimpinan politik, pimpinan pejabat awam KSU harus faham ini. Saya bagi contoh, masa saya Menteri Keuangan dulu, kita swastakan LLN jadi TNB. Tahun pertama kita catat keuntungan. Jadi mereka datang lapor kepada Menteri Keuangan, keuntungan sekian banyak 400 juta ada gitu. Saya kata terima kasih. Dia mengurangkan beban kerajaan. Soalan saya yang pertama, bagaimana upah pekerja? Ditambah atau tidak? Kita ada tambah sikit, baik. Bagaimana perumahan pekerja di TNB? Belum kita fikirkan. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak TNB? Ini baru makna swasta. Ini swasta, untung yang di atas, yang di bawah kekal yang sama. Tidak boleh begitu. Maka sebab itulah dibuat beberapa perubahan, pendidikan dan perumahan, termasuk universiti oleh TNB dan kemudian Telekom dan sebagainya. Sebab itu saya katakan saudara, dalam memilih pimpinan, dalam menentukan dasar, kerangka besar itu kena jelas. Apakah kita mahu kekalkan yang ada yang sama? Apakah kita nak izinkan bila jadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri, dia punggah kekayaan sebanyak mungkin? Anak-anaknya bilioner belaka. Apakah kita mahu pertahankan sistem begitu? Apakah itu benar? Tak betul. Saya memilih untuk memimpin dan menolak gaji. Bukan kerana tunjuk sombong. Bukan kerana saya kaya. Tapi saya jumpa pekerja, nak bincang dengan dia. Dia tahu gaji 780 ribu semua sekali. Malu saya. Bicara, berdegar-degar, bela nasib rakyat. Itu sekadar gaji dan upah itu halal, sah.
Dan commission banyak lagi. Harta di Vancouver, harta di London, harta di New York, harta di Perth. Kemudian balik di sini, hidup Melayu. Ya. Sebab itu bagi saya, pendedahan ini penting. Dan saya minta rakan-rakan pimpinan QPEX dan MTUC, bantu kita dalam hal ini. Let us work together as a team and save our workers and save our nation. Sudah lihat betapa sukar pelaksanaan gaji minimum pun begitu sukar sekali. Ya, begitu sukar. Hiruk pikuk bisingnya pelaksanaan. Ya. Sebab itu dalam mesyuarat Jemaah Menteri bulan depan ini kita nak selesaikan once and for all. Bila cakap upah rendah, dia perlu pekerja asing. Tapi sudah ada percobaan yang saya sebut dalam perjumpaan yang lalu dengan Perkeso, bagaimana percobaan Sam Dabi, mechanization, dan memberi upah yang tinggi dan memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan masuk anak-anak Melayu. Tapi upahnya munasabah. Tapi kalau upahnya rendah terus, kita akan kekal dengan trap ini selama-lamanya. Teknologi tidak meningkat, semua cari jalan yang mudah, gaji tetap rendah, tak dapat menarik perhatian dan minat pekerja tempatan, hanya terpaksa yang luar. Jadi sebab itu digitalisasi dan otomasi itu masih diberikan penekanan. Dan kita akan bagi insentif, pencukaian dan apa juga kemudahan yang perlu. Kerana negara tak boleh kekal di tahap yang sama selama-lamanya. Kita harus bersaing dengan kepintaran yang lebih. Jadi saya harap sudah faham tentang keperluan ini dan saya akan pastikan kita umumkan satu persatu perubahan-perubahan yang akan kita lakukan dan kalau tidak, dia tidak ada makna dalam Malaysia Madani. Cuma saya nak satu keyakinan saudara. Ya, langkah-langkah kecil yang lain kita buat TVET, ya, itu banyak perubahan. Ya. Umpamanya kekal TVET skop lama tak boleh. Jadi minta syarikat-syarikat besar ambil alih latih untuk keperluan. Jadi meningkatkan mutu khidmat dan mutu dan keupayaan pekerja-pekerja. Ya. Itu semua kita akan teruskan dan saya percaya pimpinan MTUC dan pimpinan QPEX akan terus menjalankan rundingan. Saya tidak mahu ada apa-apa permasalahan dan ketegangan dan saya mahu menteri dan KSU dan jabat-jabatan berkenaan beri ruang sepenuhnya kepada pimpinan kesatuan sekerja untuk memberi pandangan. Begitu juga dengan majikan. Ada yang kita boleh setuju, ada boleh kita tangguhkan, ada keperluan kita menolak, tapi biarlah ada rundingan hati ke hati di kalangan majikan dan pekerja. Dulu kadang-kadang kita rasa ada ketegangan, ada kalanya sampai menteri enggan berjumpa dengan wakil-wakil kesatuan. Saya tidak mahu dengar ini berlaku dalam pentadbiran kerajaan sekarang. Saudara dan saudari yang dirahmati sekalian, hari ini hari pekerja. Cara kita iktiraf seperti mana yang saya sebut dalam mukadimah, kemampanan pertumbuhan ekonomi kerana pelabur, ya, kerana pandangan dan kecekapan kepintaran eksekutif dan golongan profesional. Tapi kalau tidak ada pekerja, tidak ada tukang cuci, tidak ada orang yang sediakan makanan, dia tidak lengkap dalam pertumbuhan itu. Jadi orang yang di atas harus sentiasa fikir dia itu berjaya kerana kepintaran dia, kepintaran eksekutif, golongan profesional, pekerja, tukang bersihkan pejabat dia, semua itu harus diambil kira dalam pemikiran kita. Saya lihat ini umpamanya bila kita sebut tentang frontliners. Bila saya lihat frontliners itu, betul, doktor dan nurse.
pharmacist. Yang penting di depan. Tapi kadang dia lupa ada teknologis di belakang. Ada yang tukang cuci makmal. Itu tak ambil kira. Tak betul. Takkan pakar itu nak pergi cuci setiap pagi. Nak angkat sampah, darah dan sebagainya. Tidak. Jadi oleh demikian, dalam pemikiran kita tentang ihsan dan rahmah dalam madani ini, saya nak semua pimpinan fikir dalam kerangka yang lebih besar. Semua yang memberi sumbangan harus diberi pengiktirafan dan penghargaan. Dan para majikan juga harus terima kenyataan ini. Dan kita semua ada di sini dalam keadaan keamanan terkawal. Jadi sebab itu layanan kita kepada pasukan angkatan tentera dan polis dan badan-badan penguasaan harus timpal. Malaysia ini alhamdulillah aman. Kalau kita tak boleh bicara soal kemampanan ekonomi. Kita nak bicara macam di Sudan atau di beberapa negara lain. Jadi sebab itu saya mahu pemikiran kita itu selalu luas. Bila pimpinan MTUC bangkitkan, dia bangkitkan dalam kerangka besar. Tapi dia lebih arif tentang masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pekerja di semua peringkat. Bila QPEX pun begitu juga. Kerana sebahagian dalam kerajaan, sebahagian dalam swasta. Dan sebab itu dalam belanjawan madani umpamanya, saya fikir selain daripada ganjaran diberikan kepada penjawan awam, saya pastikan umpamanya pesawah padi, nelayan, pekebun kecil itu diberikan perhatian. Dan kita telah beri tumpuan juga bahawa selepas ini saya akan berbincang dengan rakan-rakan supaya kita berikan tumpuan khas kepada permasalahan Felda dan peneroka Felda. Ini supaya jangan ada mana-mana bidang ataupun kelompok yang merasa tersisih dan tertinggal. Jadi saya ucap sekali lagi Aid Mubarak. Dan di Malaysia saja yang sambut Aid sebulan. Di dunia Arab sehari saja. Pakistan 3 hari. Malaysia sebulan. Itu pun ada setengah-setengah. Presiden QPEX dia nak buat open house. Dia langkau Syawal. Dan kita terima kerana itu tujuan kita untuk silaturahim, untuk kenal mengenal, saling memaaf-maafkan. Dan keduanya selain Medang Aidilfitri adalah hari pekerja. Saya mahu negara seluruhannya dari pimpinan kepada majikan terima kenyataan, bukan saja sambut hari pekerja, tetapi ada tekad untuk mencari jalan yang lebih baik, menjamin kedudukan pekerja yang lebih baik di negara Malaysia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.